Pada malam ini, buku panduan talaqi 28 huruf Al-Quran kita tengok secara secara keseluruhan, fokusnya kepada huruf tha. Adapun pendetailan satu persatu bermula daripada huruf hamzah, huruf ba sampai huruf ya. Habis satu buku tu kita dah khatam sebenarnya dan siap ada rakaman 28 episod. Jadi sahabat-sahabat yang tu seperti mana gambar rajah ni, kalau tak sentuh, tak dilahirkan, tak dibentukkan suara daripada sentuhan dua anggota tu, maka kita tak dapat dengar huruf tha yang betul. Kita ambil contoh. Sebagai contoh, kita ambil ayat yang ada huruf tha. Kita ambil ayat contoh ayat apa Thala ataupun athathan wariya ataupun thalatha ataupun kita ambil fakatharakum. Perkataan fakatharakum. Cuba tengok huruf tha tu. Jadi untuk makluman, kalau kita nak tahu kita ni dah boleh sebut huruf tu secara fasih atau tidak, kita kena cari contoh perkataan yang ada huruf yang kita nak latih itu dalam keadaan dia bersabdu. Kerana dalam keadaan bersabdu ni, selain daripada kita kena kekalkan makhrajnya, kita juga kena tambah pemberatan. Jadi situ dia kira, bagi saya, pengalaman saya, bila huruf itu bersabdu, dia adalah huruf yang paling susah kita nak sebut. Jadi kalau kita nak tahu kita terror atau tak terror dalam menyebut huruf tha, cuba sebut huruf tha ketika dia bersabdu. Cuba dengar. Fakatharakum. Apa berlaku? Fakatharakum. Suara ha dan nafas, laluan nafas huruf ha berterusan, mengalir, berjalan dan kekal pada makhrajnya hujung lidah bersentuhan dengan hujung gigi kacip atas. So kalau kita tengok huruf tha, bila kita sempurnakan dia dalam keadaan dia bersabdu ni, cuba tengok fakatharakum. Bunyi huruf tha sukun bersabdu itu dia berterusan, fakatharakum. Dia bukan kita mula keluarkan hujung lidah, kemudian bila kita nak sebut, kita tarik masuk dalam, dia akan jadi sin. Contoh fakassarakum, nampak macam gaya nak keluar dah hujung lidah tu, tapi bila nak sebut tu dia tarik masuk dalam, jadi macam huruf sin juga. Suaranya suara sin. Saya contohkan, kebanyakan orang kita tersilapnya macam ini. Dia mula nak sebut tu, dia dah rancang, dah plan untuk keluarkan hujung lidah, tapi bila dia nak sebut, dia nak berlama-lama pada menyempurnakan huruf tha, dia tarik lidah dia masuk dalam. Jadi fakassarakum, jadi huruf sin juga. Jadi macam mana kita nak sebut huruf tha ni? Yang pertama, lidah kita mesti sentuh dengan hujung lidah, hujung gigi kaki atas, fakath. Kemudian terus stay kat situ sehingga habis tempoh menyebut huruf tha bersabdu. Dan dia ada sifat rakhawah. Zaman dia adalah zaman rakhawah, suara mengalir. Bersekali dengan suara mengalir itu juga nafasnya mengalir. Fakatharakum. Saya ulang lagi sekali. Fakatharakum. Maknanya dari sudut makhraj, kalau kita bawa masuk lidah ke dalam, dia tak dapat bunyi huruf tha dengan fasih. Dia akan bunyi seperti ini. Fakassarakum, itu sin. Nampak gaya macam nak keluarkan lidah, fakath, tapi bila dia nak sempurnakan huruf tha tu, jadi huruf sin, sebab dia tak kekalkan hujung lidah dia pada makhraj huruf tha. Jadi sebab dia fakatharakum. Susah hal. Maknanya, masa kita sempurnakan huruf tha, pastikan lidah kita sentuh hujung lidah, dan kita bentuk bunyi huruf tha daripada sentuhan dua anggota itu. Anggota mana? Hujung lidah dengan hujung gigi kacip atas. Ada orang bahas sentuh tu daripada dalam pun tak apa, keluar jangan tak banyak, itu tak apa, itu step nombor 2.
Yang penting kita dapat hasilkan bunyinya keluar daripada dua sentuhan tadi. Orang fasih dia keluar sikit saja dah dapat dah bunyi huruf tha. Yang tak fasih barangkali dia kena keluar lebih lagi. Sebab dia nak ajar supaya lidah dia itu dapat dibentuk ataupun dapat dikeluarkan bunyi daripada sentuhan dua anggota tadi. Itu satu perkara pertama. Maknanya makhraj. Jangan lepaskan daripada sentuhan hujung lidah dengan hujung gigi kaki atas. Okey, nombor 2. Yang nombor 1 tu payah tu. Nampak macam senang. Fakatharakum, macam senang. Tapi kalau orang tak biasa, itu susah bagi dia. Dia akan jadi fakassarakum. Fakassarakum. Dia keluar lidah, dibawa masuk dalam lidahnya. Dia mula keluar lidah, kemudian dibawa masuk lidah dalam. Itu yang kita dapat perhati daripada bacaan-bacaan orang kita. Jadi kekali sebutan huruf tha daripada makhrajnya. Buat macam tu. Atha. Atha tu payah, tapi dia lebih mudah daripada ithi. Kalau ithi lagi payah. Tapi yang lagi payah apabila dia baris depan. Uthu. Bila baris depan je, ramai yang tercabut makhrajnya, terlari makhraj dia. Dia tak dapat stay hujung lidah dengan hujung gigi kaki atas. Sebab tu dalam latihan kita ni, kita latih pada semua baris. Pada baris fathahnya, dalam keadaan fathahnya, dalam keadaan dia matinya, dalam keadaan dia sukun. Kemudian kita ada latih juga dalam perkataan. Dalam perkataan. Kemudian dalam apa? Dalam ayat. Okey. Yang kedua yang kita nak kena hati-hati apabila kita sebut huruf tha ini, iaitulah kadang-kadang boleh berlaku silap menyebut huruf tha walaupun makhrajnya dah betul. Silapnya apa? Kurangnya apa? Kurangnya apabila dia tekan kuat pada makhraj tha. Hujung lidah bersentuhan dengan gigi kaki atas itu dah betul, tetapi sentuhan yang ringan. Kalau kita sentuhan yang kuat, maka kita paksa suara lalu di antara sentuhan yang kuat itu, maka keluar desaran juga. Bagi contoh, makhraj dah betul dah, tapi boleh jadi silap kerana dia tekan kuat. Bila dia tekan kuat, dia paksa keluarkan suara huruf tha itu dah jadi macam sin juga. Dia ada desaran. Saya contohkan, fakatharakum. Dia bunyi macam angin hamas. Bukan hamas, dia jadi macam sofir juga. Jadi maknanya, dalam kita nak sebut huruf tha ni, selain kena latih makhrajnya betul, dan yang kedua adalah mesti sentuhan tu adalah sentuhan yang ringan, sehingga huruf tha dapat dialirkan suaranya, dapat dialirkan nafasnya dengan apa? Dengan mudah. Kalau kita payahkan aliran dia kerana kita menekan kuat pada makhraj dia akan jadi tak betul. Sebagai contoh, orang tak baca a'udzubillah, itu tak tepat. Huruf dzal tu, huruf dzal, ada orang baca a'udzubillahi minasyaitani, fokus pada huruf dzal. A'udzu, itu tak betul. Tak betul apa? Bukan tak betul makhraj. Makhraj dah betul, tapi tekanan kuat pada makhraj itu yang tak tepat, menjadikan huruf itu seperti susah nak dikeluarkan kerana dia tekan kuat pada makhraj. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah sentuhan hujung lidah dengan hujung gigi kaki atas mestilah sentuhan yang ringan, supaya huruf tha dapat dialirkan suaranya dan dapat dialirkan nafasnya dengan mudah, dengan ringan. Oleh kerana itu, jangan tekan kuat pada makhraj. Jadi kalau kita baca huruf tha berbaris fathah, cuba tengok a'udzu, ringan je. A'udzu billahi, jangan baca a'udzu, dia tekan kuat. Jadi macam ada kulfah, ada masyaqqah kat situ. Ringan saja. A'udzu billahi. Orang Terengganu kata sentuhan tu bobos setuh je. Asalkan sentuh-sentuh je, asalkan dapat dilahirkan suara apa? Suara tha daripada dua sentuhan anggota tadi. Okey. So jadi kalau kita betul pada makhraj dan sentuhan itu ringan, insya-Allah kita akan dapat keluarkan, bentukkan bunyi huruf tha yang tepat, huruf tha yang fasih. Jadi saya contohkanlah malam ni ya.
Contohkan lagi sekali macam mana bunyi huruf tha ni. Tha, thi, thu. Jangan beratkan tekan dia. Tha, thi, thu. Jangan. Dia jadi huruf tha itu huruf tha yang tak fasih. Kemudian ketika tha mati, cuba dengar ath, ith, uth. Lagi sekali, dengar suara dan cuba tengok gerakan bibir. Ath, ith, uth. Kemudian ketika dia bersabdu, atha, ithi, uthu. Lagi sekali, atha, ithi, uthu. Okey. Selain daripada saya beri penekanan pada perkara tadi, makhraj dan sentuhan yang ringan, satu hal lagi kena ingat, huruf tha ni mesti disempurnakan dalam keadaan nipis. Pada apa-apa keadaan pun, tha itu mesti dinipiskan. Contoh, thalatha, suara tha. Jangan thalatha. Jangan salasa, jadi sin. Thalatha. Tha bahagian bawah. Fatuthiru. Selalunya bila bahagian bawah ni, dia jadi leweh. Jadi condong. Fatuthiru. Sebab nak betulkan makhraj tak mahir, jadi huruf tha bahagian bawah tu jadi tercondong. Fatuthiru. Jangan fatuthiru. 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 Terus. Thulatha. Kemudian mathna. Contoh yang ringan. So keluar dia, bunyi dia tak ada desiran, dia tak ada sofir. Jangan jadikan huruf tha yang sukun ni sakinah yang mati dalam keadaan dia disebut secara sofir. Dia tak ada sofir. Yang sofirnya 3 huruf saja. Huruf zai, huruf sin, huruf sa. Huruf tha tak ada sofir, dia hamas saja. Ithnaini, uth, minhu muthnai, minhu muthnai. Ketika dia bersabdu, fakaththarakum, fakaththarakum. Tahnath, tahnath. Mukth. Kalau kita nak berhenti, kaf mati, ada tha mati. Satu-satu, ikut turutan. Yang mula-mula mati huruf kaf, muk. Kemudian tha mati, jadi mukth, mukth, mukth. Payah Okey. Kita terus dengan siapa-siapa nak baca silakan. Kita add beberapa orang untuk baca pada malam ni. Kita nak tengok sejauh mana sebab kita boleh fasihkan sebutan huruf tha-nya. Okey, sila siapa yang nak baca, komen nak baca. Sebolehnya yang ada buku lah, supaya kita boleh tengok buku lah masing-masing. Okay. Kenapa? Buat apa? Dah bawa ada ni? Ada. Tak apa, abang add lah. Okey. Siapa yang nak baca? Dia yang pertama nak baca ni, pastikan dia dah follow saya punya account TikTok, baru saya boleh add. Okey. Yang kedua nak baca ni, pastikan ada buku, baru kita tak kelang kabut nak beritahu ayat mana. Okey. Okey, kita baca ayat yang pertama sekali, Puan Anita. Sila Puan Anita. Okey. Sila Puan Anita daripada mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada mana Puan? Saya dari Bangis, Selangor.
Dari Bangi. Pernah baca tak? Pernah baca. Pernah baca Okey. Kita nak suruh puan baca ayat ni. Ayat kita muka surat 18. Ayat kedua daripada bawah. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Berhenti kat situ. Kemudian ulang balik litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Cuba baca tu. Wa Qur'anan. Sila bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, lagi sekali puan istiazah. Cuba sahabat-sahabat kita fokus pada huruf ya. Huruf ya mati asy-syaitan. Lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Sikit lagi kita nak bagi ya tu sampai pada bunyi ya mati. Syai. Asy-syai. Daripada makhraj dia, tengah lidah ni kita rapat dengan, dekat dengan langit. Syai. Syai. Jangan renggang jauh. Syai. Tak habis. Syai. Rapat lagi. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya dah cantik. Okey. Cuma tadi saya dengar lagi ada juga sikit lagi pada huruf ra. Huruf ra tu nak kena ada takrir. Asy-syaitonir rajim. Ar-rajim. Sekali takrir je. Minasyaitonir rajim. Kalau minasyaitonir rajim itu tak ada ra lagi. Sebab tak ada getar. Ada getar baru ada ra. Lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada tak getarnya? Ada. Kalau ada. Kita dengar live ni tak berapa jelas. Okey, terus. Wa Qur'anan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Kita okey. Tapi yang lain tu tak berapa nak okey. Antaranya huruf mim bagi depan dengan kaf tu. Kecilkan dia mu, jangan mok, jangan mok. Tapi muk. Okey, cuba puan dengar saya baca pada berarti pada perkataan muk. Kemudian cara kita baca huruf qaf dan qalqalahnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Wa Qur'anan faraqnahu. Faraqnahu. Tebalkan qaf, kekalkan pada makhraj pangkal lidah. Lagi sekali. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Okey, kaf ke depan, jangan mok, yang ke dalam, ke depan sikit saja. Muk ala muk. Cuba. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Dia kata tu tak berapa nak puas hati lagi ya. Kalau tu. Kalau tak apa. Ambil litaqra'ahu terus sambung sampai wa nazzalnahu tanzila. Ambil litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Okey, cuba puan fokus kepada bunyi baris. Bunyi baris, bila baris fathah, kita buka dia tak banyak. Jangan buka banyak. Tapi semua tu tak sama antara setiap huruf.
Begitu juga bila kasrah bagi bawah, kita sampaikan bagi bawah dia. Jangan condong, mesti sampai. Kemudian untuk perkataan mukthu, mim bagi depan mu, jangan mo. Jangan mo. Kemudian kaf, ka, muk. Jangan mok. Jangan dalam. Keluar sikit. Muk. Mana makhraj pangkal lidah tetapi ke depan sikit. Tapi jangan sampai pada makhraj jim pula. Tapi puan tadi tu dia bukan masalah ke depan. Masalah dia dekat dengan makhraj qaf. Kita ke depan sikit. Muk, ka, ak, uk, muk. Macam tu. Jangan muk ke dalam, dia jadi tebal. Okey, saya bacakan dulu. Cuba dengar. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Lagi sekali. Litaqra'ahu. Jangan litaq. Litaqra'ahu. Kecil bukan ta. Jangan ta. Litaqra'ahu. Ada orang tanya surah apa ya? Ini daripada buku panduan talaqi 28 huruf Al-Quran. Jadi ayat-ayat ini daripada macam-macam surah. Yang kita baca ni suratul An'am. Apa surah Al-An'am pula? Kemudian kita akan pindah pada berikutnya ayat lain pula. Ayat bawah dia, wa khudh biyadika. Wa khudh biyadika dhiqsan fadrib bihi wa la tahnath. Okey, untuk huruf tha tu okey. Wala tahnath okey. Tapi yang huruf lain tu tak okey. Huruf kha, wa khudh biyadika, huruf dad, di, dir, huruf ghain, dir, ya dir, than, wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath. Lagi sekali, kemahkan huruf kha, huruf dad, huruf ghain. Wa khudh biyadika di lagi, ba, di, dir. Wa khudh biyadika dir'an fadrib bihi wa la tahnath. Untuk huruf tha okey. Tapi untuk huruf kha, huruf dad, huruf ghain tu, itu kena lagi exercise, kena fokus pada latihan. Contohnya kalau kita ambil huruf ghain, cuba dengar huruf ghain. Dir, tha, dia tak terlantun. Bukan dir, than, biyadika dirthan fadrib. Cuba dirthan. Wa khudh biyadika dir'an fadrib bihi wa la tahnath. Okey. Kena fokus lagi pada latihan insya-Allah. Okey, huruf tha insya-Allah nanti. Okey, fathallah alaihi sama-sama. Terus kepada Puan Liza. Cuba Puan, kita ambil ayat atas pula. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha. Kat situ. Muka surat 18. Wallahu. Sila Puan Liza. Saya tak ada buku, Ustaz. Tu masalah. Saya tak ada buku. Tak ada buku, nak buat macam mana ni? Baca tengok skrin lah. Baru nak order. Tak apa. Tengok skrin Puan. Skrin boleh nampak Kecilkan sikit. Tak nampak penuh. Ambil wa ba'athna apa tak apa. Wa ba'athna minhum 12 naqiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, bagus. Sikit lagi. A'udzu billahi. Hi, jangan campurkan hi itu dengan suara hidung. Jangan a'udzu billahi minahi. Jangan campur dengan suara hidung. Biar betul-betul keluar daripada corong mulut. Hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi sikit. أعوذ بالله من الشيطان Sama juga. Syaitani. Ya syaitani. Syaitani. Lepas ke mulut semuanya. Lagi sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, bagus. Itu baru keluar daripada corong mulut. Yang hidung ni untuk tujuan kita guna dia untuk dengung saja. Okey, terus ambil waba'athna. وبعثنا منهم 12 نقيبا. Ya. وبعثنا منهم 12 نقيبا. Huruf tha bagus. Huruf oleh kerana kita dah baca ni, huruf shin lagi nipis. Ya sya, jangan asya. Asya. Asyara. Asyara. وبعثنا منهم 12 نقيبا. عشرة jangan عشرة. عشرة. Lagi sekali. وبعثنا منهم 12 نقيبا. Sebab apa? Sebab huruf shin ni dia huruf nipis. So bunyi dia sya, jangan sya. Sya. Asyara. Okey, bagus yang tu. Teruskan ambil wadhkuru. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فكثركم. Jangan فكثركم ya ra. Wadhkuru. Semua suaranya keluar daripada corong mulut. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. Cuba. واذكروا كنتم قليلا فكثركم. Jangan fakathara. Jangan fakatha. Tapi tha. فكثركم. ثركم. Jangan فكثرك. Jangan ثا. قال إذ كنتم قليلا فكثركم. إذ كنتم قليلا فكثركم. Ada sikit juga tadi. Tha tu ada sikit terkesan dengan tebal ra tu. Sebab bila kita nak nipiskan tha, nak betulkan fathah tha tu, jangan cepat kita ubah kedudukan mulut kita untuk sebut ra tebal. Selalu dia jadi macam ni. Fakaththara. Dia jadi lagi tha tu. Jangan fakaththara. Jadi tengah tha tu dia kita dah adjust untuk sebut ra. Itu dia jadi tha jadi tertebal. Jadi kita settlekan tha tu. Fakaththara. Fakaththarakum. Fakaththarakum. Jangan fakaththarakum. Jadi tha tu fathahnya tak tepat. Sebab kita dah ubah corong mulut untuk sebut ra. Wadhkuru. Hantar semua suara ke mulut. Jangan campur hidung. Kalau campur hidung dia macam ni. Wadhkuru. Jadi sengau kat situ. Dia tak tepat lah. Sengau atau dengung ni untuk huruf nun. Untuk huruf nun. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. Cuba. Itu dengung tu. Jangan wadhkuru. Jangan wadhkuru. Hantar ke mulut. Ru. Ra. Ru. Jangan ru. Jangan ke hidung.
ru. Cuba sebut ra. Ra. Ru. Ru. Macam pakai ru tu. Wadhkuru. Cuba. Wadhkuru. Kuntum qalilan fakassarakum. Cantik dah. Huruf tha dah cantik. Ra, ru tu dah bebas daripada sengau. Okey, terus ambil minadh-dha'ni ithnaini. Minadh-dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Huruf zai tumpul huruf zai. Huruf tha cantik dah. Puan tak ada masalah huruf tha. Huruf zai selalunya kita tumpul pada safir. Saya contohkan wa minal ma'zi ithnain. Zai tu jadi tumpul. Dia safirnya tak kuat. Kita nak kuatkan sikit lagi. Wa minal ma'zi. Jelaskan zai. Wa minal ma'zi. Bawa campur tha. Wa minal ma'zi ithnain. Ma'zi ithnain. Zai tu kita dengar dia punya getaran safirnya ataupun siolan tadi, deseran. Lagi sekali. Ayat apa? Minadh-dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Cuba. Minadh-dha'ni. Okey, sama juga tu puan. Sama juga, jangan bawa ke hidung. Jangan minadh-dha'ni, minadh-dha'. Daripada semua suara hantar ke mulut. Minadh-dha'ni. Jangan minadh-dha'ni. Itu masuk ke hidung. Jangan hantar ke hidung, hantar ke mulut. Lagi sekali. Minadh-dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Okey, cantik. Dia kalau kita baca sengau hidung ni, dia jadi dia panggil apa? Mu'aibun. Satu mu'aibun ni maknanya kita kata tak sepatutnya lah. Makruh mu'aibun. Kalau kita memang cakap suara kita dah sengau tu cerita lain. Kita bercakap okey. Bila kita bercakap okey, baca jangan jadikan dia sengau. Jangan minadh-dha'ni ithnaini wa minal okey, jangan sengaukan bacaan. Semua hantar kepada mulut. Satu ayat lagi ambil. Qul adh-dhakaraini. Yang tu boleh berhenti pada okey, terus. Berhenti mana Ustaz? Tak berhenti pada apa? Amil unsa apa? Unsayain tak apa betul Ustaz. Qul adh-dhakaraini harrama am unsayain. Okey, huruf tha tak ada masalah. Okey, cuba puan dengar huruf kaf saya. Huruf kaf saya pada adh-dhakarain, apa kurang dia? Saya tiru bacaan puan tadi. Qul adh-dhakaraini. Apa kurang dekat situ? Dapat detect tak? Baris tu macam tak ada. Nak ke sikit. Okey, cuba puan adjust biar cantik sikit. Qul adh-dhakaraini Ah. harrama amil unsayain. Makna ketepatan baris daripada ka kepada ka. Jangan ka tapi ka. Kita nak sebut ka, tapi oleh kerana ada ra tebal, dia terseret sekali dia. Jadi baca adh-dhakaraini sebab nak sebut ra tu. Ra tu memberi pengaruh kepada kaf. Jadi kita kena selalu beringat, kalau ada huruf nipis, lepasnya ada huruf tebal, nak kena double jaga huruf nipis sebelum kita sebut huruf selepasnya huruf tebal. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayain. Okey puan? Okey, perkataan adh-dhakaraini boleh baca dua wajah. Yang kita baca tadi wajah ibdal kepada maddan, dia menyamai mad lazim kalimi muthaqqal. Adh-dhakaraini. Kita boleh baca tashil hamzah kedua.
Jadi macam mana? Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Bila baca tashil hamzah kedua, maka tak ada mat lagi. Yang dia tulis dalam mushaf kita, wajah ibdal, dia ibdal hamzah wasal, adzakaraini. Asalnya adzakaraini dua hamzah. Satu hamzah istifham, a. Satu hamzah al-ta'rif. Asal perkataan tu, dzakarain, ditambah alif lam kat depan tu. Adzakaraini. Jadi adzakarain tu dipanggil hamzah wasal. Hamzah pertama, hamzah istifham. Hamzah kedua, hamzah wasal. Hamzah istifham lah ada dua wajah dibaca. Satu wajah ibdal kepada mad dan. Jadi bila tak jadikan dia mat berjumpa dengan sukun asli ataupun apa yang kita nampak tu sabdu, maka dia menepati bertepatan dengan mat lazim. 6 harakat. Qul